Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat bersama-sama pada petang yang mulia ini. Okey, baik. Kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk tahun 4 bagi tanda baca. Okey, tanda baca. Sebelum ni kita telah belajar apitan, imbuhan apitan ataupun imbuhan akhiran ataupun imbuhan di awalan. Yang mana nanti selepas daripada video ni, awak boleh tengok dekat bawah, dekat ustaz punya bawah YouTube ustaz ni, ustaz ada tag, ustaz ada tag video yang sebelum ni yang ustaz telah buat di YouTube ustaz. Okey, okey, baik, kita akan masuk tajuk bagi tahun 4 bagi tanda baca. Okey, kat sini ada berapa tanda baca? Ya, ada 6. Okey, ini adalah khusus bagi kita nak buat ayat ataupun kita nak macam mana kebiasaannya kita melihat ayat-ayat ini, ada tanda baca ini. Okey, yang pertama. Okey, atas sekali yang pertama adalah tanda soal. Okey, contoh ayat tanda soal apa? Siapakah nama kamu? Itu. Siapakah nama kamu? Biasanya tanda soal merujuk kepada orang yang menyoal ataupun orang yang nak tanya. Okey. Yang kedua pula, tanda noktah. Yang sebelah kanan tu. Tanda noktah, satu titik kan. Tengok ayat dia. Ahmad sedang belajar. Dia seorang murid yang rajin. Maksudnya noktah, dia mematikan ayat itu. Dia biasanya ayat penyata lah. Dia merujuk kepada ayat penyata. Okey, seterusnya ayat yang tanda baca yang ketiga. Dia macam ada huruf 6 dengan 9 kan. Itu apa? Pengikat kata. Apa contoh ayat pengikat kata? Jemputlah masuk, kata Ahmad kepada rakan-rakannya. Biasanya dia merujuk kepada sesuatu ayat yang nak diceritakan. Siapa yang cakap ayat tu? Biasa macam tu. Jemputlah masuk, kata Ahmad kepada rakan-rakannya. Sebelum jemput tu ada tanda pengikat kata awalan. Selepas jemputlah masuk ada pengikat kata akhiran dia. Barulah dia nak katakan ayat tu siapa yang cakap. Kata Ahmad kepada rakan-rakannya. Okey, baik, seterusnya. Tanda baca yang keempat, tanda seru. Apa contoh tanda seru? Tengok kat bawah. Tolong, ada rumah terbakar. Biasa merujuk kepada perasaan. Kalau perasaan marah, terkejut, risau, itu menunjukkan adanya tanda seru. Kebiasaannya ayat itu ada tanda seru. Tolong. Dia macam minta tolong kan. Risau. Itu adalah contoh tanda seru. Okey, seterusnya. Yang kelima, tanda koma. Tanda koma huruf macam nombor 6 kan. Tanda koma. Ahmad membeli manggis, durian, langsat, rambutan dan cempedak. Maksudnya kat sini, biasa tanda koma tu dia berhenti sekejap dan dia nak sambung balik. Dia bukan berhenti. Kalau berhenti tu noktah. Maksudnya koma ni dia ada kepelbagaian. Contoh macam tadilah, dia nak beli manggis, durian, langsat, rambutan dan cempedak. Setiap macam kita dalam Al-Quran sakta lah. Sakta kan. Maksudnya berhenti sekejap, sambung balik. Berhenti sekejap, sambung balik. Bukan berhenti terus. Okey, seterusnya. Yang terakhir, yang nombor 6, nokta bertindih. Dia ada 2 titik. Macam nokta tapi dia ada 2. Bertindih kan. Nama apa bertindih? Atas bawah. Okey, contoh ayatnya. Rukun iman 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah. Nampak? Rukun iman ada 6 perkara. Apakah dia? Maksudnya 2 titik bertindih tu apakah dia? Maksudnya nota bertindih. Itu adalah kefahaman untuk awak faham. Ada 6 tanda soal, ada 6 tanda baca yang kita kena pelajari kat sini. Kebiasaannya dalam UPKK dia akan tanya soal dia akan bagi ayat dan awak kena cakap kat situ. Ayat itu merujuk kepada apa? Tanda baca apa? Tanda baca soal ke, tanda baca nokta ke, sampai tanda nota bertindih. Mana satu? Okey, kita cuba pelajari satu persatu. Apa itu nokta? Tanda yang pertama, tanda baca yang pertama.
Satu titik sahaja, iaitu tanda noktah. Tanda noktah yang pertama, apakah maksudnya kat situ? Digunakan pada akhir ayat yang lengkap. Contohnya, Ahmad sedang belajar. Dia seorang pelajar yang rajin. Nampak? Itu contoh dia. Okey? Ahmad sedang belajar. Okey, saya tandakan yang atas ni lah. Biasanya akhir ayat yang lengkap. Okey, seterusnya. Yang kedua, tanda singkatan organisasi. Contoh, TLDM. Tapi kalau dalam bahasa Jawinya, dalam tulisan Jawi, ta titik L titik D titik M. Organisasi. Macam tu. Biasanya dalam singkatan organisasi. Tambah lagi. Tandakan situ. TLDM. Okey. Seterusnya yang ketiga, tanda selepas setiap nombor senarai. Contohnya, tengok kat sini. Selepas setiap nombor senarai. Contoh, 1 titik Allah. Yang kedua, titik Rasul. Yang ketiga, titik malaikat. Ini nampak titik-titik ni. Ada titik-titik tu kan. Itu adalah tanda noktah. Okey, seterusnya kita akan masuk pada tanda seru. Tanda seru. Okey, yang pertama apa tanda seru? Tanda untuk melahirkan sesuatu perasaan. Melahirkan sesuatu perasaan. Okey, seperti marah. Buat apa tu kurungan kat sini. Marah, geram, takjub dan sebagainya. Okey, yang kedua, terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, ayat yang didahului dengan kata seru. Contohnya, amboi, besarnya rumah kamu. Ayat yang didahului dengan kata seru. Amboi, besarnya rumah kamu. Okey, dia ada koma kan kat sini kan, kalau awak tengok kan. Selepas tu baru ada tanda seru. Okey, tengok yang kedua pula. Ayat yang tidak mengandungi kata seru. Contoh, tolong, ada rumah terbakar. Tidak mengandungi kata seru. Dia merujuk kepada ni lah. Macam dia tak marah, dia tak geram, dia tak takjub. Cuma dia risau. Contoh kat situ. Ayat yang tidak mengandungi kata seru. Maksudnya macam ni, tadi kita tengok besarnya rumah kamu. Itu adalah satu ayat. Kalau awak tengok kat sini, besarnya rumah kamu. Itu adalah ayat yang akhir ayat yang kata seru. Kalau ini bukan ayat. Ini ayat, tetapi dia bukan satu bukan satu kira satu perkataan. Dia cuma perasaan ataupun singkatan lah. Tolong macam tu. Faham tak? Kalau yang besarnya rumah kamu tu adalah ayat seru. Okey, yang ni bukan ayat seru. Tolong bukan ayat seru, tapi dia ada tanda seru. Tolong ataupun mari. Macam tu. Kalau yang macam ni dia ada ayat besarnya rumah kamu. Maksudnya besarnya rumah dia. Macam tu, ada ayat seru dia. Okey? Tetapi yang kita nak fokuskan kat sini, kebiasaannya dia adalah merujuk kepada sesuatu perasaan. Marah, geram, takjub dan sebagainya. Okey? Buat tanda kat sini, tandakan. Okey, seterusnya. Okey, kita akan masuk kepada tanda pengikat kata. Okey, yang pertama, tanda pengikat kata ni. Sebelum tu saya buat ni sikit. Tanda pengikat kata yang pertama adalah tanda pengikat cakap, ajuk dan petikan langsung. Cakap, ajuk, merah. Dan petikan langsung. Okey, contoh kat situ. Daripada bahan yang betul. Okey, contoh. Kamu hendak ke mana? Kamu hendak ke mana? Cakap ajuk. Maksudnya kita tanya dia lah. Kamu hendak ke mana? Itu dapat. Ada titik 2 bertindih. Ada pun tanda soal juga kat sini. Tanda soal. Dia tanya kan. Okey. Yang kedua, tanda pengikat istilah yang mempunyai erti khusus. Yang mempunyai erti istilah yang mempunyai erti khusus. Okey, contoh. Ali sedang membaca glosari kitab itu. Dia merujuk kepada
Dia mengatakan kitab apa namanya tu. Kitab apa? Kitab glosari. Membaca buku glosari kitab itu. Okey. Nampak kat sini ada pengikat kata. Okey. Ali sedang membaca glosari kitab itu. Okey, seterusnya. Yang ketiga, tanda pengikat jadual rancangan ataupun karangan puisi atau bab buku yang digunakan dalam ayat. Okey, contoh. Segmen nokta ditayangkan pada jam 2 petang di saluran 10. Maksudnya nak kata kat situ adalah segmen nota. Maksudnya dia nak mengatakan perkara itu penting. Apa yang nak diceritakan pada jadual tu. Contoh jadual 10 pada saluran 10 pada jam 2, dia nak buat tayangan segmen nota. Jadi dia buat pengikat kata untuk supaya kita lebih peka dengan isu semasa lah, apa yang dia nak bincangkan. Okey. Ini pun buat tanda lah kat sini. Jadual rancangan, karangan dan digunakan dalam ayat. Okey, yang seterusnya, yang keempat, tanda pengikat tunggal. Ini dia satu je. Dia satu je. Tadi dua pengikat kata bertindih kan, ada dua kan. Pengikat awal dua, pengikat akhir dua. Okey, sekarang dia pengikat awal dengan akhir satu je. Digunakan pada ayat yang sudah diapit oleh tanda tanda apa ni? Sekejap. Saya ke bawah. Kau conteng pula. Tanda pengikat kata pada ayat sudah diapit oleh tanda pengikat kata. Okey, contoh. Rujuklah daftar kata bahasa Melayu untuk menyemak ejaan Jawi. Okey, kat sini dia ada ayat. Kata ustaz tu. Ustaz tu berkata, rujuklah daftar. Tengok kat sini. Rujuklah apa? Maksudnya pada ayat yang sudah diapit oleh tanda pengikat kata. Okey, contoh dia biasanya dekat dalam pengikat kata. Pengikat kata dua ni, awal dan akhir. Dalam pengikat kata, kalaulah contoh ada ayat itu nak diterangkan lagi. Contoh ustaz tu kata apa? Rujuklah. Apa? Dia nak suruh rujuk apa? Daftar kata bahasa Melayu. Jadinya baru ada satu pengikat kata. Ni tadi yang luar adalah dua pengikat kata. Bila dia dalam pengikat kata, dalam dua pengikat kata tu ada contoh ustaz tu nak merujuk, dia nak suruh pelajar tu lebih fokuskan apa? Contoh ustaz tu suruh pelajar tu fokuskan rujuklah daftar kata bahasa Melayu untuk menyemak ejaan Jawi. Dia merujuk kepada benda lah. Dia nak suruh rujuk kepada daftar kata bahasa Melayu pada kitab tu. Dia nak kata pentingnya kitab tu untuk dirujuk. Kata ustaz tu lah. Itu baru biasanya tanda pengikat tunggal ni pada ayat yang sudah diapit oleh tanda pengikat kata. Biasanya dekat dalam dua pengikat kata yang kat luar tu, biasa bila ada ayat di dalam pengikat kata dua tu, ada ayat yang merujuk kepada sesuatu yang nak dirujukkan lagi, maksudnya nak difokuskan lagi, maka ditambahkan satu tanda pengikat kata. Dia tak boleh tambah lagi dua pengikat kata. Tambah satu pengikat kata kat dalam tu untuk memfokuskan lagi apa yang ustaz tu kata. Kalau dalam ayat ni lah kalau kita tengok. Okey? Seterusnya, tanda koma. Yang pertama, tanda memisahkan pengambilan dan pengulangan. Dia memisahkan pengulangan ataupun pengambilan. Okey, contoh 1, 2 dan 3. 1, 2. Kat sini tak adalah lepas 2 tu tak ada koma dia, sebab lepas 2 tu ada dan kan. Okey, dia 1. Lepas tu koma. Nampak? Dia pengulang pemisah antara ayat tu. Okey, yang kedua, tanda memisah kata seru di hadapan ayat induk. Okey, contoh, wah, besarnya rumah itu.
Tengok, ni ayat induk saya lupa pula tadi, tolong tu ayat induk juga. Wah, nampak wah tu, dia pemisah dia apa, koma kat situ. Supaya dia tak bercampur lah. Kalau campur dengan ayat tu, wah besarnya rumah itu, maksudnya dia macam tak kena kan. Maka kena ada koma. Okey, ni pun tanda juga. Memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Okey. Yang ketiga, tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Contoh, macam tadi tu kita baca, rambutan, petik, langsat dan duku ialah buah-buahan tepatai. Dia memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Maksudnya nak cakap kat sini banyaklah buah-buah tu, apa nama buah tu, buah rambutan, buah betik, buah langsat. Memisahkan unsur-unsur kata dan frasa berurutan. Kalau boleh awak highlightkan. Okey, seterusnya yang keempat, tanda memisahkan pantun, khususnya baris pertama dan ketiga. Okey, tengok kat sini. Biasa kat pantun-pantun dia ada koma supaya dapat dipisahkan pantun kedua dan pertama dan ketiga. Biasa dia dekat pantun pertama, pantun ketiga lah. Nampak kat sini kalau kita tengok Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Nampak kat sini. Dekat mana? Biasa dekat pantun, dekat perenggan pertama dengan perenggan ketiga ada tanda nokta supaya memisahkan. Memisahkan apa? Ini contoh, baris pertama tak gabung dengan baris kedua. Baris ketiga tak campur dengan baris keempat. Macam tu. Okey? Tandakan. Okey, seterusnya kita akan masuk pada tanda akhir yang kelima dan keenam, iaitu tanda yang kelima adalah tanda nokta bertindih. Okey, kita tengok kat sini tanda nokta bertindih. Okey, yang pertama, tanda untuk menulis dialog. Biasanya dia nak mengatakan dialog lah, ataupun apa yang orang tu cakap. Okey, tengok kat sini contoh dialog. Kamera lah. Dialog. Okey, yang pertama, Zainab. Contoh dia, Zainab. Assalamualaikum Ustazah. Lepas tu Ustazah Siti, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kat sini tu kat mana dia punya tanda 2 titik 2 bertindih? Selepas nama orang tu. Itu ada tanda titik 2 bertindih. Okey, seterusnya. Yang kedua, tanda memperkenalkan atau menambah keterangan. Okey, gariskan, memperkenalkan atau menambah keterangan. Okey, contoh yang pertama, contoh, rukun iman ada 6 perkara. Titik 2 bertindih. Apakah dia? Dia nak menunjukkan, nak memperkenalkan, nak menambah keterangan, nak tambah keterangan. Dia dah cakap rukun iman ada 6. Tapi apakah dia 6 tu? Maka buat titik 2 bertindih supaya menerangkan. Awak bayangkan kalau letak tanda nokta. Contoh tanda nokta kat situ. Rukun iman ada 6 perkara, tanda nokta. Maksudnya dia dah habiskan ayat tu. Tapi bila ada titik 2 bertindih, dia nak terangkan apa 6 tu. Rukun iman. Okey, seterusnya. Tanda memisahkan nombor surat ataupun nama surah. Alhamdulillah. Contoh dia kat sini lah, surah An-Nas. An-Nas tu kalau kita nak tulis ayat kan panjang kan, maka dia buat ringkasan. Titik 2 bertindih 3 ayat yang ketiga. Okey, seterusnya tanda menunjukkan nisbah. Inilah nisbah. 5 bersamaan nisbah 20 situ. Okey, ni dalam ilmu matematik lah. Buat tanda kat situ. Okey, highlightkan ke apa kalau pen merah tu. Okey, seterusnya tanda yang keenam yang terakhir adalah tanda soal. Yang pertama, dia adalah tanda yang pada akhir tiap-tiap ayat tanya. Ini senang je lah. Setiap ayat yang tanya, pada akhir ayat tanya, ayat tanya.
Bulatkan ayat tanya. Sama ada ayat itu dimulai dengan kata soal ataupun tidak. Contohnya, di manakah letaknya Muzium Negara? Nampak kat sini. Biasa dekat akhir-akhir ayat tanya. Okey? Okey, baik. Itu sahaja ada 6. Titik tanda baca. Okey, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah tanda nokta. Tanda nokta tu biasa dekat akhir perkataan ataupun tanda sikatan organisasi. Contoh macam TLDM. TLDM, T titik L titik D titik M. Itu untuk ni lah. Kalau tu ta titik lam titik dal titik M. Tu sikatan untuk organisasi. Okey, yang ketiga apa tanda nokta ni? Biasanya selepas nombor senarai. Contoh 1 titik siapa, 2 titik Rasul, 3 titik malaikat, 1 titik tadi Allah. Okey, seterusnya tanda baca yang kedua tadi kita belajar tanda seru. Biasa tanda seru ni melahirkan suatu perasaan. Perasaan apa? Seperti marah, geram dan takjub dan sebagainya lah. Okey, seterusnya yang ketiga tadi kita belajar tanda pengikat kata. Biasa tanda pengikat kata ni adalah cakap ajuk ke, macam kita nak menggunakan istilah ataupun pengertian khusus ke, okey, ataupun jadual rancangan ke, kita nak lebih orang tu fokuskan pada ayat tu. Apa ayat yang dicakap tu, apa fokus dia. Kalau ni titik dua bertindih, titik tanda pengikat kata yang ada dua lah. Kalau ada satu, bila dia berada dekat dalam titik tanda pengikat dua kata. Ni dua kata ni, pengikat dua kata. Kalau dia jadi satu kata bila di dalam ayat itu, di dalam titik dua pengikat kata. Contoh macam bawah ni lah tadi yang kita belajar ni kan. Rujuklah daftar kata bahasa Melayu untuk menyemak ejaan Jawi, kata Ustaz Muhammad. Macam tu. Okey, seterusnya tanda koma. Yang keempat tanda koma iaitu tanda pemisah. Dan memisahkan lah dia. Kalau dalam bahasa Inggeris dia gap kan ayat tu. Kalau bahasa Arabnya macam sakta kan. Kita berhenti sekejap, kita bukan berhenti, kalau berhenti terus adalah nokta. Okey, macam berhenti sekejap koma, berhenti sekejap koma. Ataupun dalam pantun rangkap pertama dengan rangkap ketiga biasanya ada koma supaya macam ni. Supaya dia tidak bergabung dengan rangkap yang kedua dengan rangkap yang keempat. Okey, itu adalah koma. Okey, seterusnya kita tadi belajar ada tanda nokta bertindih. Tanda nokta bertindih biasanya merujuk kepada dialog ataupun keterangan sesuatu. Contoh rukun iman ada 6 perkara. Apakah dia? Yang pertama merujuk kepada apakah dia itulah, yang kepada nokta bertindih ni lah. Okey, yang keempat memisahkan nombor surat ataupun nama surah. Surah lah, surah An-Nas. Dia tak tulis ayat tapi dia buat titik dua bertindih 3. Maksudnya ayat yang ke-3. Okey, sama juga tanda menunjukkan nisbah. Ini dalam ilmu matematik lah. Okay, yang terakhir tadi kita belajar adalah tanda soal, yang mana tanda soal itu adalah pada akhir ayat tanya. Contohnya, di manakah letaknya Muzium Negara? Macam dia ada intonasi dia kan, kalau tanda soal kan. Takkanlah intonasi tanda soal intonasi dia di manakah letak Muzium Negara? Macam awak ayat penyata pula. Dia bukan ayat penyata kan. Okey, dia dah salah kat situ. Maka dia ada intonasi dia bila ayat tanya ni. Okey, baik, itu sahaja. Saya harap awak semua dapat macam biasalah, dapat subscribe dan dapat like saya punya channel saya, supaya awak lebih tahu info-info terkini tentang Jawi dan bahasa Arab yang telah saya ajar dalam dalam media masa saya, iaitu dalam YouTube saya. Okey. Sampai situ sahaja memurid. Terima kasih kerana telah menonton video saya sehingga habis. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.